TV KPM. Bagi saya, sistem pencernaan makanan tu dia macam kita makan. Waktu makanan yang kita makan tu dia cernakan, waktu dia serap zat-zat semua tu. Lepas tu nanti dia proses jadi tinja. Benda yang kita makan akan dimasukkan ke dalam sel-sel badan. Contohnya semalam saya berbuka dengan sup ayam. Sup ayam itu mengandungi protein. Selepas saya makan, badan saya akan mengambil protein daripada daging ayam itu. Proses pencernaan tu ialah proses yang berlaku setelah kita makan. Contohnya, apabila kita makan, kita akan kunyah dan makanan itu akan masuk ke dalam perut. Selepas kita makan, kita akan dapat tenaga. Proses pencernaan ialah penguraian makanan yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas. Contohnya, bila kita makan nasi, badan kita akan menyerap nutrien daripada nasi. Assalamualaikum, salam sejahtera serta salam Ramadan kepada anda yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM yang bersiaran dari pukul 2 sehingga 4 petang untuk hari ini. Macam biasa di rancangan Mahir ini kita akan belajar dan berdiskusi mengenai dua subjek berbeza bagi setiap jam. Dan sebelum itu, suka Ifan ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Kalau kita ke bazar di petang hari, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan menggunakan gel pembersih kuman sekiranya anda dah pegang macam-macam barang kan. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Irfan tak nak ada di antara anda kena kompaun sebanyak RM10,000. Baik kita simpan duit itu untuk gunaan masa depan kita. Baiklah. Untuk hari ini, di jam pertama kita akan belajar mengenai subjek sains untuk mendengar rendah. Dan agak-agaknya lah, siapakah guru yang akan mengajar kita? Jom saksikan dulu video Profil Guru. Bersama saya sekarang Cikgu Rahimah di situ. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar. Cikgu bersemangat tak hari ini? Bersemangat. Itu yang kita nak dengar daripada cikgu kita. Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita macam biasalah, kita kena patuhi SOP sedikit. Jadi Ifan nak minta cikgu untuk gunakan gel pembasmi kuman. Dipersilakan. Terima kasih Ifan. Sama-sama, Ifan pun nak guna. Dan selepas itu, kita buka pelitup muka dan simpan di sampul yang disediakan. Okey. Baiklah. Cikgu ada bekas cantik bekas cikgu. Ifan sampul biasa je cikgu. Okey, baiklah. Irfan sudah. Cikgu dah bersedia? Sudah. Okey. Sebelum tu, apa kata kita kenal dia dengan cikgu dengan lebih mendalam. Jadi cikgu, dipersilakan kenalkan diri kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Rahimah binti Khairuddin. Saya adalah dari SMK Taman Saintek Pasir Gudang, Johor. Jauh datang dari Johor ke Seri Pentas hari ini. Dan tadi Ifan cakap yang kita akan belajar mengenai subjek sains untuk mendengar rendah. Tapi secara spesifiknya, apa topik yang kita akan sentuh untuk hari ini? Okey, pada hari ini kita akan buat satu eksperimen mengkaji penyerapan glukosa menerusi tiub whisking. Jadi hari ini cikgu nak ajak Ifan dengan murid-murid di rumah untuk melakukan eksperimen kita bersama-sama. Okey, Irfan pun tak sabar ni untuk mulakan kelas. Tapi sebelum tu Ifan nak tanya satulah. Kata kita nak buat eksperimen sains, kenapa kena ada tuala kat sini? Okey, berkaitan dengan tajuk kita. Tajuk kita ialah mengkaji penyerapan glukosa menerusi tiub whisking. Okey, tuala merupakan satu benda yang dapat menyerap air dengan sangat berkesan. Jadi, cikgu nak Ifan tengok struktur tuala ni, macam mana dia boleh menjadikannya sesuatu yang boleh menyerap air dengan lebih yang sangat berkesan. Okey, kalau Ifan tengok dekat sini cikgu, Ifan nampak kan dekat tuala ni macam ada benang-benang yang terkeluar cikgu. Itu sebenarnya unjuran-unjuran halus benang. Oh ya ke? Okey. Unjuran-unjuran benang ini dapat menambahkan luas permukaan tuala untuk menyerap air.
okey. Begitu juga dengan usus kecil kita, Ifan. Baik. Okey, cikgu ada satu lagi kain pengelap. Kalau yang kat sini kita tak berapa nampak sangat, Betul. cikgu ada satu lagi yang lebih clear. Ni. Okey. Kain pengelap cikgu ni. Kalau Ifan nak tahu, beginilah struktur di dalam usus kecil kita. Okey. Di dalam usus kecil kita terdapat unjuran-unjuran halus yang dipanggil sebagai villus. Villus, Ini, villus ini dapat meningkatkan luas permukaan usus kecil untuk proses penyerapan makanan tercerna. Okey. Jadi sebab itulah ada villus dekat kita punya usus kecil untuk mencepatkan proses penyerapan makanan. Dan meningkatkan proses penyerapan makanan tercerna. Okey, baik-baik. Jadi cikgu, sebelum kita ke proses pencernaan ataupun rasanya kita akan telan dulu makanan kita semua, betul tak? Jadi dari situ maknanya? Okey, sebagai tadi kan pada awal tadi ada satu video mengenai murid-murid cikgu. Okey, cikgu tanya mereka secara rawak sahaja dan mereka dapat memberikan pengetahuan sedia ada tentang proses pencernaan dengan baik. Di mana mereka mengatakan bahawa makanan itu perlu dikunyah dahulu, ditelan, dicerna dan kemudian diserap oleh sel-sel badan. Yang itu penting, diserap oleh sel-sel badan. Tetapi jawapan yang lebih tepat untuk sistem pencernaan ialah penguraian molekul-molekul makanan yang besar dan kompleks kepada molekul-molekul yang lebih kecil, boleh larut dan diserap oleh sel-sel badan. Okey, itulah antara kata apa, nutrien yang diserap ke badan kita selepas kita makan, betul tak cikgu? Betul. Penyerapan makanan pula bermaksud pergerakan molekul-molekul makanan yang tercerna melalui usus kecil ke dalam aliran darah. Okey. Yang itu yang kita akan buat eksperimen hari ini. Okey, baiklah. Sebelum kita berehat untuk segmen pertama ni, cikgu ada sediakan satu video, betul tak? Ya, kalau kita bercakap tentang penyerapan makanan, sebelum makanan diserap, perlulah dicernakan terlebih dahulu, betul tak? Betul tu cikgu. Dan dalam sistem pencernaan terdapat organ-organ yang terlibat. Okey, kalau nak tahu, tengoklah video cikgu lepas ni. Jom kita sama-sama saksikan. Apakah yang berlaku di dalam badan kita selepas kita makan? Mari kita belajar tentang pencernaan makanan. Pencernaan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut serta diserap oleh sel-sel badan. Pencernaan terbahagi kepada dua, iaitu sistem pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal melibatkan pemecahan molekul makanan yang dimakan kepada cebisan yang lebih kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Manakala pencernaan kimia pula melibatkan penguraian molekul-molekul yang besar dan kompleks kepada molekul-molekul yang lebih ringkas dengan bantuan enzim. Apakah organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu tiub yang disebut sebagai salur pencernaan dan beberapa organ lain seperti hati, pundi hempedu dan pankreas. Salur pencernaan ialah satu tiub panjang yang bermula di mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan dubur. Didik TV KPM. Didik TV merupakan platform terkini pendidikan. Kita akan melalui satu momen di mana perkongsian ilmu itu sangat jelas. Tip-tip yang mudah, teknik-teknik yang berkesan, guru-guru yang berpengalaman. Mari kita sama-sama menonton Didik TV. Sekarang, saya dapat mengikuti pelajaran dengan lebih jelas. Melalui pembelajaran ini, saya berasa lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan. Terima kasih Didik TV. Elakkan jangkitan wabak COVID-19.
Amalkan rutin kebersihan dengan teliti, terutama mencuci tangan dengan bahan disinfeksi. Amalkan menutup hidung dan mulut jika bersin dan batuk. Elakkan menghadiri perhimpunan atau tempat awam yang sesak. Jika simptom berikut muncul, dapatkan rawatan dengan segera. Maklumkan sejarah perjalanan anda kepada doktor yang merawat. #MPB Prihatin. Coronavirus, kumpulan virus besar yang boleh menyebabkan demam, selsema sehingga lebih kronik sindrom pernafasan akut teruk SARS atau MERS-CoV. Penularannya di Wuhan, China disahkan sebagai virus baru 2019 nCoV. Jika seseorang itu batuk atau bersin, kuman boleh merebak kepada orang lain yang berhampiran atau bersentuhan dengan individu yang dijangkiti. Apakah simptom nCoV? Antaranya demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas, ada sesetengahnya sehingga menyebabkan muntah, cirit-birit dan dibimbangi boleh menyebabkan kematian. Segera ke hospital untuk pemeriksaan, namun setakat ini masih belum ada vaksin untuk pesakit coronavirus. Sentiasa ingat cuci tangan dengan air dan sabun dan guna sapu tangan atau tisu jika batuk atau bersin. Elakkan daripada memegang mata, hidung dan mulut. Pakai penutup mulut jika melawat orang sakit atau mengunjungi tempat orang ramai. Penjarakan sosial tu agak sukar. Persentuhan masih berlaku. Kalau setiap rakyat Malaysia patuh SOP, kita boleh putuskan rantai jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Didik TV KPM. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kembali bersama saya dan Cikgu Rahimah dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita cakap yang kita akan lakukan satu eksperimen bersama Cikgu hari ini. Betul tak? Betul. Jadi, apakah bahan-bahan yang kita ada sekarang dan apa eksperimen yang kita akan lakukan? Okey, eksperimen yang kita akan lakukan pada hari ini ialah penyerapan glukosa menerusi tiub whisking. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ialah kita perlukan larutan iodin, larutan benedik, larutan glukosa, larutan kanji, dan juga bahan utama kita ialah tiub whisking. Tiub whisking. Okey, macam plastik cikgu Okey, tapi sebelum itu adalah eksperimen utama kita, baik. Irfan. Tapi sebenarnya sebelum kita mulakan eksperimen ini, cikgu nak buat satu imbasan eksperimen. Aktiviti ringkas untuk kita ingat kembali tentang ujian makanan. Okey. Jadi Irfan, kita tinggalkan sekejap di sini dan kita tengok di sini. Okey, baik. Okey. Kita akan buat ujian makanan tentang kanji. Okey, Irfan boleh letakkan larutan kanji ke dalam kedua-dua bika. Okey, berapa banyak cikgu Irfan yang letak? Sebanyak separuh lah. Separuh Bismillahirrahmanirrahim. Okey, murid-murid masih ingat lagi tak? Apa yang berlaku apabila kita letakkan ujian iodin ke dalam larutan kanji? Dah ke? Okey, dah. Okey. Kita Okey. Baik. Okey. Irfan tunjuk kat kamera dulu cikgu. Okey. Ini adalah larutan kanji. Ini adalah larutan kanji. Larutan kanji ini merupakan satu ampayan dan dia berwarna keruh. Apa yang kita nak buat di sini? Hari ini cikgu nak buat magic sebenarnya. Magic apa tu cikgu? Mula-mula sekali kita akan letakkan larutan iodin. Okey. Irfan boleh letakkan larutan iodin ke dalam kedua-dua belah bika? Boleh, Irfan cuba.
Banyak mana cikgu? Bolehlah tu. Okey, banyak Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya letak Silakan. Okey. Okey, sikit lagi Ifan. Sikit lagi. Okey. Okey. Sikit lagi Ifan boleh? Lagi ke? Okey. Okey. Seterusnya lagi satu. Baik. Okey. Okey, lagi satu bika. Baik. Okey. Sikit lagi Okey. Okey, dah. Kita dapat lihat. Cuba Ifan kacau. Kacau tu? Kacau. Okey. Bila kita kacau, kita dapat melihat larutan bertukar menjadi warna biru tua ataupun biru kehitaman. Betul. Ini menunjukkan larutan ini mengandungi kanji. Okey. Itulah ujian iodin, Ifan. Sebelum kita lakukan eksperimen penyerapan ni, kita nak tahu makanan apa yang kita nak uji hari ni. Baik. Okey, faham. Okey, magicnya lepas ni. Okey, selepas ini, magic letak Ifan letakkan enzim amylase ke dalam larutan Bika B. Bika B. Masukkan ke dalam Bika B. Okey, yang ni Baik. Masukkan banyak-banyak cikgu? Masukkan semua. Masukkan semua. 50 ml larutan amylase. Okey. Kemudian Ifan kacau. Ifan kacau Tengok apa yang akan jadi dengan larutan ni. Okey, kita akan tahu hasil keputusannya pada akhir eksperimen nanti. Okey, ini adalah selingan sahaja sebelum kita mulakan eksperimen kita yang sebenar. Baiklah. Okey, Ifan, kita letak ke tepi lah. Okey, boleh. Boleh, Ifan. Okey, letak Okey, letakkan ke tepi. Baik. Terima kasih, cikgu. Okey, baiklah. Tadi cikgu dah perkenalkan bahan-bahan untuk eksperimen kita. Okey, tajuk eksperimen kita ialah mengkaji penyerapan glukosa menerusi tiup whisking. Dan bahan utama kita ialah ni, Ifan. Cuba Ifan ambil. Okey, ambil satu Ini adalah tiup whisking. Okey. Okey, tiup whisking ni sifat dia adalah separa telap. Separa telap ni bermaksud dia mempunyai liang-liang halus yang membenarkan molekul-molekul kecil melaluinya. Okey, baik. Ini kita punya bahan utama lah. Bahan utama. Baik, tiup whisking. Okey. Okey, dah ready semua? Dah, Ifan dah bersedia? Okey, apa yang kita perlu buat yang pertama sekali, kita ambil tiup whisking. Okey, ambil tiup nanti dulu. Ifan, ni keras kan? Betul. Macam mana kita nak guna keras macam ni? Okey, kita kena lembutkan dulu. Macam mana? Ifan rasa kita guna ni betul lah, dah nampak kan? Cikgu dah rendamkan dia dan juga boleh juga kita alirkan di bawah air selama beberapa minit dan kita boleh buka tiup whisking ini. Okey, boleh ambil. praktikalnya berapa lama kita kena rendam, cikgu? 10 minit pun 10 minit, okey. Jadi jom kita ambil tiup whisking satu. Baik. Okey, silakan. Okey. Ambil satu. Okey. Letak di atas permukaan ni Baik. Okey, kemudian ambil benang. Juga baik. Okey, ambil benang. Ambil benang dan kita ikat pada salah satu hujung tiup whisking. Okey. Baik Okey. Kita buat apa dengan benang, cikgu? Kita ikatkan tiup whisking ni. Okey, jadi Ifan nak buat macam mana, cikgu? Okey, ikatkan satu hujung tiup whisking tu menggunakan benang. Okey. Okey. Sini saja? Ikat je? Okey. Ikat saja. Okey, baik. Okey, kita pastikan kita mengikatnya sebanyak 2 kali lah. 2 kali Ini adalah langkah berjaga-jaga supaya larutan di dalam di dalam tiup whisking ini tidak terkeluar. Okey. Kita ikat betul-betul rapat, cikgu. Betul-betul ketat. Betul-betul ketat. Okey. Pastikan betul-betul ketat. Baik. Okey. Dah, Ifan ikat dah 2 kali. Okey, cuba Ifan buka. Boleh tak? Buka? Cuba buka. Oh, ni Okey, kita dah buka tiup whisking kita. Macam susah je, cikgu. Susah. Okey, kejap boleh. Kena gosok-gosokkan. Kena gosok-gosok sikit tak apa, cikgu tunggu Ifan. Okey, baik. Cuba Ifan cuba. Mungkin larutan tadi banyak sikit kot Ifan letak kan. Okey, air tadi tu mungkin banyak. Buat boleh. Okey dah. Dah boleh. Dah. Okey, cuba buka sehingga semuanya terbuka. Okey, baik. Okey dah. Okey dah. Kemudian kita akan masukkan, dalam eksperimen ini Ifan akan masukkan larutan kanji ke dalam tiup whisking, manakala cikgu akan masukkan larutan glukosa. Okey, menggunakan corong turas. Corong turas ambil corong turas. Baik. Okey, letakkan di bahagian atas seperti ini. Okey dah. Dah. Okey, yang bawah tu dah terbuka dah, Ifan. Okey. Sini dah kunci dah ni. Bukakan semua sebab takut. Oh, baik. Okey. Kejap
Okey, Ifan cuba lagi. Biasalah cikgu first time kita buat kan. Dah lama tinggal okey, ni. Dah boleh dah. Dah boleh Okey. Okey. Kemudian kita masukkan Ifan akan masukkan larutan kanji, cikgu akan masukkan larutan glukosa. Okey, kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah. Kita masukkan. Oh Allah. Terlebih banyak cikgu. Oh, di sini Ifan sebenarnya. Oh, ya ke? Bukan benda yang sama ke cikgu? Benda yang sama, tapi kan? benda yang sama. Okey. Okey, minta maaf cikgu. Tak Kita lupa nak bagi tahu Okey. Okey. Okey, Dah kemudian ke? dah kita akan ikat tiup whisking ini. Okey, letakkan di atas di dalam bika. Okey. Okey, sebenarnya biasanya dekat sekolah murid akan lakukannya secara berpasangan. Oh, ya ke? Seorang akan pegang, seorang akan ikat. Baik. Tetapi disebabkan SOP kita, kita kena buat sendirilah. Okey, ambil benang yang kedua dan kita ikat. Okey. Ikat macam tadi lah cikgu Ikat macam tadi. Pastikan ikatan yang dibuat tu benar-benar ketat supaya untuk mengelakkan larutan daripada tiup whisking tu terkeluar. Okey, baik. Okey. Ikatkan dia. Okey. Okey, jap. Dah jadi dah tiup whisking. Sebab betul lah cikgu kena ada perpasangan sikit lah cikgu kan? Kan betul tak? Susah sikit kita nak buat seorang-seorang. Susah sikit nak buat seorang. Tak apa. Tak apalah. Kan cuba. Pandai Ifan Tadi terlupa ambil yang ini, ambil benda yang sama dengan larutan kanji. Okey. Okey. Ikat lagi sekali Okey. Ikat lagi sekali. Okey. Okey, kemudian Dah kita siap. akan masukkan tiup whisking. Tiup whisking ini ke dalam tabung didih. Okay. Tabung didih. Boleh tolong angkatkan tabung didih tu? Okey, boleh. Okey, Ifan akan masukkan ke dalam tabung didih P dan cikgu akan masukkan dalam tabung didih Q. Okey. Okey, tabung didih P ini tiup whiskingnya mengandungi kanji. Betul. Okey, dalam tabung uji Q, tiup whiskingnya mengandungi glukosa. Jadi dalam eksperimen ini kita nak tengok yang mana satu yang molekulnya boleh keluar daripada tiup whisking. Baik. Macam mana nak check? Macam mana Ifan rasa? Macam mana nak tahu dia keluar? Itulah tu. Ifan rasa kita kena ada letak something lagi cikgu, betul tak? Letak apa? Mungkin cikgu cerita dulu. Kita letakkan air. Letakkan air suling. Baik. Okey, kita akan letakkan air suling ke dalam ni. Berapa banyak barulah cikgu? kita boleh uji molekul yang mana yang boleh keluar daripada tiup whisking. Okey. Mula-mula dah selesai yang ini, kita akan lakukan langkah yang seterusnya, iaitu mengeluarkan sedikit larutan daripada tabung uji P dan Q ke dalam tabung uji. Okey? Okey, boleh. Ifan punya P kan? P1 dengan P2, cikgu punya Q1 dan Q2, kita akan masukkan ke dalam tabung uji. Okeylah, cikgu tunjukkanlah dulu Okey, dengan menggunakan penitis, okey. Kaedah nak menggunakan penitis ni, kita perlu tekan dahulu berbulinya dan kemudian masukkan ke dalam tabung didih, kemudian lepaskannya secara perlahan. Okey, macam barulah tu. Cantik kan? Okey, kemudian kita masukkan dalam tabung uji kita. Okey, sedikit saja. Okeylah, 3 kali lah. 3 kali Okey, boleh. Okey. Kemudian lagi satu pun kita masukkan juga ke dalam tabung uji yang kedua ini, larutan dalam tabung didih Q. Apa bezanya cikgu? P1, P2, Q1, Q2 ni? Lepas tu kita akan jalan ke ujian. Okey. Ifan masukkan Ifan akan masukkan bahagian Ifan. Tekan dulu. Tekan dulu bubuli itu masuk dan kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Nampak. Cantik, pandai Ifan buat. Tu. Okey, 2 3. Okey, ni yang pertama. Ya. Kita masukkan lagi satu untuk P2. Okey. 1 2 3. Okey. Okey, seterusnya dah selesai, kita akan jalankan ujian. Okey, untuk tabung uji pertama, kita akan jalankan ujian iodin, manakala tabung uji yang kedua, kita akan jalankan ujian Benedict. Okey, untuk ujian iodin, kita ambil tabung uji yang kita nak uji tadi. Ifan ambil P1 ke? Yes. Okey. Okey, kemudian kita ambil larutan iodin. Okey, macam biasalah, tekan berbuli perlahan-lahan. Dan masukkan ke dalam tabung uji. Okey. Okey. Dah Dah. Okey, inilah pemerhatiannya.
warna perang warna perang iodin. Itu adalah warna perang iodin, tiada perubahan nampaknya. Jadi perubahan. Tiada perubahan kerana warna perang iodin saja yang ada. Baik. Okey, kita letak Ini dulu. yang pertama. Yang pertama. Okey, yang kedua, tabung uji yang kedua kita ambil dan kita uji dengan larutan Benedict pula. Benedict pula. Okey, warna biru cikgu? Yes, larutan Benedict ni berwarna biru. Okey. Okey, macam biasa, tekan dulu berbuli. Lepas tu lepaskan secara perlahan-lahan. Okey, kita nampak kat sini larutan Benedict berwarna biru. Okey, tapi tiada perubahan warna. Ifan punya pun dah jadi warna biru kat sini. Letakkan. Okey, kita dah siap untuk langkah bagi awal eksperimen. Betul. Ifan. Manakala yang ini kita akan tinggalkan selama 30 minit. 30 minit? Sempat tak cikgu untuk rancangan kita ni? Tak sempat. Tak sempat. Okey. Tak sempat. Jadi kita tunggulah selama 30 minit dahulu. Okey. Okey cikgu, apa lagi yang kita akan lakukan selepas ini? Kita akan nampaknya masa ada lagi Ifan. Betul. Masa ada lagi. Jadi kita tidak mempunyai masa yang cukup untuk kita buat. Kita perlu tinggalkan radas ini selama 30 minit. Jadi cikgu dah sediakan hasil akhirnya. Okey, cikgu dah sediakan hasil akhir bagi eksperimen ini, iaitu sebentar. Okey cikgu, kalau macam tu sekarang ni sebelum itu cikgu terlupa. Okey, kita lakukan ujian Benedict bagi P2 dengan Q2, betul tak? Betul. Untuk ujian Benedict, kita perlu lakukan pemanasan secara kukus air. Cikgu terlupa tadi. Sebab itulah ada bahasa benda kat situ. Okey, selalunya cikgu tunggu dulu yang kedua, langkah kedua untuk cikgu letakkan sekali. Tapi kita buat langkah pertama sahaja. Jadi kita ambil kedua-dua tabung uji ni dan letakkan ke dalam kukus air. Okey, tapi sebab hari ni kita kat studio tak bolehlah kita pasang kan. Nanti takut bahaya pula. Tujuan kukus air ni dilakukan supaya larutan tersebut mendapat haba yang seragam. Pemanasan tu berlaku secara seragam. Dan kita tak boleh panaskan dia secara terus. Nanti larutan tu akan terpercik keluar. Sebab tu kita kena secara kukus air. Perlahan-lahan je kan. Jadi teruskan cikgu. Jadi disebabkan kita tak cukup masa, jadi cikgu dah sediakan hasil akhirnya. Okey, tapi kalau macam tu kita simpan dulu hasil akhirnya, kita akan berehat dulu. Jangan mana kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sebelum kita teruskan ke segmen yang ketiga, Irfan tunjuk kat sini ada kad yang dihantar oleh pelajar kepada guru mereka sempena Hari Guru 2021. Okey, dekat sini kita ada satu kad yang dihantarkan oleh tak ada nama kat sini tapi tak apa. Yang ditulis kat sini adalah Happy Teachers Day. Dekat dalamnya guru pembina insan. Okey. Yang kat sini ada macam kata-kata kepada gurunya untuk terus bersemangat dan teruskan berkejaya menjadi seorang guru yang cemerlang insya-Allah. Dan untuk tahun ini tema Hari Guru kita adalah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Dan jangan lupa untuk sediakan kad dan bagilah penghargaan kepada guru anda bersempena dengan Hari Guru tahun ini. Baiklah. Sekarang ni kita bersama dengan Cikgu Rahimah. Tadi cikgu cakap yang kita nak tunjuk hasil eksperimen kita kan. Jadi apakah hasilnya cikgu? Okey, selepas kita dah buat kita dah buat langkah-langkah tadi, kita keluarkan larutan daripada P dan Q dan kita masukkan ke dalam tabung uji dalam tabung uji P1, Q1, P1. Sepatutnya P1,
P2 kat sini. P2 Okey, peringkat 2, Q1 dan Q2 kan. Okey, selepas 30 minit sepatutnya kita akan buat langkah itu semula. Kita akan keluarkan larutan daripada tabung DDP dan tabung DDQ dan masukkan ke dalam tabung uji seperti tadi. Okey, lagi sekali lah. Disebabkan kita kena tunggu 30 minit, Ifan, tak cukup masa. Tak cukup masa. Jadi cikgu dah sediakan keputusan akhir bagi eksperimen ini. Okeylah, kita tengok satu-satu, Ifan. Boleh. Okey, P1 ni warna apa, Ifan? Warna perang, cikgu. Warna perang. Okey. Jadi, warna perang terhasil. Warna perang ni bermaksud dia tidak berubah. Tidak berubah. Tadi pada mula tadi kita buat ujian kanji. Bila kita buat ujian iodin, warna yang terbentuk adalah warna? Iodin tadi. Kita masukkan dalam kanji tadi. Merah perang. Yang tadi kita masukkan dalam kanji. Dalam warna biru gelap, cikgu. Ya, pandai pun, Ifan. Sepatutnya dia akan bertukar berwarna biru. Betul lah kalau terdapat kanji. Jadi, inferennya di sini, kanji tidak hadir. Okey, kanji tidak hadir di dalam larutan ini. Okey, yang seterusnya P2. Okey, P2 warna apa, Ifan? Warna biru. Warna biru. Okey, untuk ujian Benedict, hasil akhirnya sepatutnya ada satu mendakan merah bata terbentuk. Okey. Jadi di sini larutan tidak berubah. Jadi inferennya glukosa tidak hadir. Okey, sama juga dengan dalam tabung uji Q. Kanji tidak hadir inferennya dan inferen bagi tabung uji Q2 glukosa tidak hadir. Okey, untuk selepas eksperimen, selepas 30 minit tadi, kita akan buat lagi sekali kan, Ifan, macam cikgu cakap tadi. Dan keputusannya untuk yang tabung uji... Okey, sekejap cikgu susun. Okey. Susun dulu. Okey, di sini sebenarnya. Okey. Pada tabung uji P ni juga tiada perubahan. Jadi inferennya tiada molekul kanji di dalam larutan P. Okey, kemudian pada akhir eksperimen lah. Okey, seterusnya ujian Benedict. Ujian Benedict juga tidak menunjukkan sebarang perubahan warna. Jadi inferennya glukosa tidak hadir. Dan yang ketiga kita buat lagi untuk tabung uji Q pula. Ujian iodin untuk akhir eksperimen juga tidak ada perubahan. Tetapi pada akhir eksperimen bagi tabung uji Q terdapat satu mendakan merah bata terbentuk. Inferennya glukosa hadir dalam larutan Q. Okey. Dalam larutan Q ni ada glukosa. Okey. Baiklah. Okey, ini menunjukkan bahawa okey. Sekejap cikgu ada buat keputusan dalam bentuk jadual di mana kita tengok tabung uji P dan tabung uji Q. Tabung uji P adalah tiub whisking yang mengandungi kanji. Betul. Okey, manakala tabung uji Q adalah tiub whisking yang mengandungi glukosa. Okey, ujian makanan yang kita buat ialah ujian iodin dan ujian Benedict bagi tabung DDP dan ujian iodin dan Benedict bagi tabung uji Q. Okey, keputusannya kita tengok ujian iodin tiada perubahan warna bagi kesemua tabung uji larutan dalam tabung uji. Ini membuktikan bahawa kanji tidak hadir. Kanji ialah merupakan molekul yang besar dan kompleks. Dia tidak dapat keluar menerusi tiub whisking itu. Okey, faham. Baik. Dan yang kedua, kita tengok ujian Benedict. Okey, tiada perubahan pada tabung uji P dan awal eksperimen bagi tabung DDQ. Tetapi pada akhir eksperimen terdapat satu mendakan merah bata terhasil pada larutan dalam tabung uji Q. Ini membuktikan bahawa glukosa hadir dalam larutan dalam tabung DDQ. Kenapa glukosa hadir dalam tu? Mungkin molekul lagi kecil, cikgu? Ya, glukosa merupakan molekul yang kecil dan ringkas dan boleh meresap masuk keluar menerusi tiub whisking. Disebabkan itulah kita perlukan masa 30 minit tadi, Ifan, untuk tunggu molekul glukosa itu meresap keluar. Sebab kita tengok tadi kan, dia bukan awal-awal kita nampak di penghujung eksperimen tu. Sebab tu kita perlukan 30 minit masanya lah. Pada awalnya tak dapat tengok lagi lah. Betul. Tapi kan dalam tabung uji P, kanji tidak dapat keluar menerusi tiub whisking kerana molekulnya besar dan kompleks. Jadi kanji akan kekal di dalam tiub whisking. Baiklah, cikgu. Okey, kita ingat lagi tak eksperimen kita awal tadi? Yang awal tadi, ingat? Apa yang berlaku kan kita nak tengok pada akhirnya. Betul. Jom kita tengok sekarang apa yang berlaku. Okey, ini yang kita masukkan larutan kanji dengan
iodin, betul tak? Ya. Okey, tadi mula-mula Ifan masukkan. Kedua-duanya berwarna apa? Berwarna biru gelap. Betul. Kita angkat boleh, cikgu? Boleh. Angkat Okey, angkat. Okey, yang tadi kedua-dua bika menjadi warna biru tua kerana kanji hadir di dalam larutan ini. Tetapi pada bika B, kanji telah bertukar warna, dah tak ada warna biru. Dah tak ada warna biru. Macam mana, Ifan? Mana perginya warna biru tu? Agak-agaknya macam mana adik-adik semua? Okey, warna biru tu membuktikan kanji hadir. Jadi sekarang ni kanji dah tak ada lah maksudnya. Bila dia dah bertukar menjadi, cuba pusing. Dia menjadi warna, dah tak ada dah warna biru tua. Bermaksud kanji tidak hadir. Betul. Jadi macam mana proses ni berlaku, Ifan? Apa yang rasanya Ifan rasa? Pencernaan lah cikgu kan? Pandai. Tadi Ifan masukkan enzim? Enzim amylase tadi. Enzim amylase. Jadi kita bercakap tentang molekul ni, kita tak nampak molekul ni macam mana. Jadi cikgu dah sediakan satu modul. Model. Cikgu yang tinggal saya cikgu. Ke depan tu je. Okey. Ini adalah contoh model kanji. Struktur kanji. Okey, struktur kanji ni struktur yang sangat kompleks dan besar. Ia tidak dapat melepasi dinding tiub Viking. Okey, kanji ni adalah sejenis karbohidrat yang terdiri daripada molekul-molekul glukosa yang panjang rantaiannya. Okey, apabila seseorang makan, Kak Ifan, apa contoh karbohidrat yang Ifan tahu? Nasi. Yes, betul. Nasi. Apabila kita makan nasi, nasi tu akan dikunyah di dalam mulut. Betul. Di dalam mulut ada enzim yang dinamakan enzim amylase. Okey, yang terdapat dalam air liur. Apa yang berlaku kepada molekul nasi apabila kita kunyah makanan tersebut adalah enzim itu akan menguraikan molekul kanji itu kepada maltosa. Okey, dia akan uraikan kepada maltosa macam ni. Dia akan uraikan molekul yang besar tadi kepada maltosa. Kemudian makanan nasi tadi tu akan ditelan masuk menerusi esophagus dan tiba di perut, seterusnya di duodenum. Okey, di duodenum terdapat satu lagi enzim yang dinamakan enzim amylase pancreas. Okey, enzim amylase pancreas ni akan menyambung sekali lagi proses pencernaan kanji yang besar tadi molekulnya. Kalau ikutkan memang berselirat tau. Itulah tu. Ni contoh satu je lah. Okey, jadi enzim amylase pancreas ni akan uraikan lagi molekul kanji tu kepada maltosa. Kepada maltosa. Okey, maltosa ni maksudnya dua gabungan unit glukosa lah. Okey, ini adalah maltosa. Okey, sekarang ni molekulnya masih lagi besar, Ifan. Tak dapat dicerna lagi. Tak dapat diserap dah. Diserap lagi, okey. Dah dicerna tapi masih tak dapat diserap. Okey, pencernaan akhir akan berlaku di usus kecil, di mana satu lagi enzim di dalam usus kecil akan menguraikan maltosa ini kepada glukosa pula. Okey, jadi di dalam usus kecil akan ada enzim maltase, dia akan uraikan molekul tu kepada glukosa, iaitu maltosa kepada glukosa. Okey. Jadi molekul inilah yang dapat meresap keluar menerusi tiub Viking dan sekaligus dapat meresap masuk di dalam usus kecil kita. Molekul yang kecil ini. Jadi sebab itulah ini membuktikan bahawa dalam eksperimen kita glukosa dapat meresap keluar melalui tiub Viking, Ifan. Okey, baiklah. Itu apa yang kita nampak untuk hari ini lah. Di mana kalau kita guna kanji di dalam mulut kita, dia akan terurai menjadi maltosa dan glukosa lah air sekali. Dan hasil akhir bagi karbohidrat ialah glukosa. Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu ke sini balik, kita nak cerita balik apa yang kita belajar hari ini. Jadi, kalau itu untuk kanji, adakah kita boleh guna bahan-bahan yang lain cikgu untuk eksperimen ni? Ke tak boleh? Kita tak buat yang lain, kita hanya buat untuk kanji, tapi untuk ujian makanan yang sebelum ini kita akan buat dengan larutan albumin untuk protein dan minyak masak untuk ujian lemak, emulsi lemak. Baik. Okey cikgu. Kalau anak-anak murid dekat rumah, adakah mereka mampu lakukan eksperimen ni ke kena dekat sekolah dulu macam mana? Okey. Selalunya dekat sekolah, cikgu kalau cikgu buat eksperimen ni, mesti mereka tanya, cikgu macam mana nak dapatkan benda ni? Sebab mereka teruja bila dia melakukan eksperimen, dia dapati molekul glukosa tu keluar kan? Betul? Kita dapat buktikan menerusi eksperimen ni, mendakan merah batu ni terbentuk. Okey. Jadi
mereka selalu tanya cikgu, kat mana nak beli tip whisking ni? Tak boleh dibeli di kedai lah. Memang ya kita Mak Emal yang sediakan. Kalau kita nak cari kat kedai, mungkin kat kedai DIY ke tak ada lah. Tak ada. Memang kena dapatkan dari pihak sekolah sendiri untuk eksperimen ni. Dan cikgu, apakah langkah-langkah keselamatan kita untuk lakukan eksperimen ni? Okey. Ada 2 langkah keselamatan yang perlu kita buat. Iaitu yang pertama sekali, kita kena ikat dia dengan kuat. Betul. Supaya larutan tersebut tidak terkeluar daripada tiup whisking. Lagi satu, Ifan, kita perlu bilas dahulu. Kita perlu bilas dulu tiup whisking tadi sebelum kita masukkan ke dalam tabung uji P dan tabung uji Q untuk memastikan permukaan tiup whisking itu benar-benar bersih dan tidak ada larutan yang mempengaruhi hasil eksperimen. Kalau tak, nanti kita punya eksperimen tak jadilah. Yelah, kalau kita tertumpahkan glukosa, nanti dia akan mempengaruhi awal eksperimen lah. Mungkin kita dapat kesan glukosa pada awal eksperimen. Kemungkinan tabung uji ni akan menjadi mendakan merah bata. Okey, tapi kita nak dia berlaku di penghujung eksperimen kan. Sebab tu kita kena ikat betul-betul, pastikan kita punya ikatan tu ketat. Baru kita menunjukkan bahawa terdapatnya proses penyerapan tu. Kiranya glukosa tu keluar secara perlahan-lahan menerusi tiup whisking ke dalam air suling. Okey, dalam eksperimen ini, kalau cikgu nak teka kat Ifan. Tiup whisking ni dengan eksperimen tiup whisking ni dengan sistem pencernaan manusia. Okey, tiup whisking ni mewakili apa, Ifan? Air suling tu mewakili apa? Tak apa, salah tak apa, Ifan? Okey, Irfan cuba. Tiup whisking ni bagi Irfan, kita boleh samakan usus kecil. Pandai. Sip air betul. Okey. Air pula? Air pula? Ni macam susah sikit ni kan? Mungkin Ifan tak tahulah, cikgu. Contohlah ini. Nampak ada gambar. Bawa gambar usus kecil. Okey, ini adalah villus. Villus ni menambahkan luas permukaan usus kecil untuk meningkatkan kecekapan penyerapan makanan tercerna. Okey, kalau tadi Ifan kata tiup whisking tu mewakili usus kecil, air dalam air suling yang kita uji tadi dengan iodin, dengan Benedict, itu adalah mewakili mewakili darah di dalam kapilari darah. Darah sebenarnya. Darah sebenarnya, Ifan. Kerana dalam darah itulah nanti glukosa tu akan meresap masuk ke dalam villus dan masuk ke dalam aliran darah. Itulah maksudnya. Faham. Jadi kalau kita punya tiup whisking ni mewakili usus kecil dan air suling tu melambangkan darah di dalam kapilari darah lah. Darah dalam salur, darah dalam villus. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih atas mengajar Irfan cara untuk kita buat eksperimen dengan berjayanya. Minta maaflah cikgu terlupa nak bagi tahu tadi untuk larutan ni. Tak apa cikgu. Yang penting Irfan dapat larutan yang sama. Irfan tahu nak ambil larutan kanji kat mana. Okey cikgu, terima kasih banyak. Dan sekarang ni kita akan berehat dulu. Kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syam dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan di mana kita pada masa ini kita akan rumuskan
dan simpulkan apa yang kita belajar sepanjang hari. Dipersilakan cikgu. Okey, kesimpulan eksperimen kita pada hari ini adalah kita berbalik semula kepada hipotesis eksperimen kita, iaitu glukosa boleh meresap keluar melalui tiub Visking. Okey, jadi kenapa, macam mana glukosa dapat keluar? Kenapa kanji tak dapat keluar? Okey, molekul glukosa dapat meresap keluar daripada tiub Visking kerana molekul glukosa merupakan molekul yang kecil dan ringkas. Manakala kanji kekal di dalam tiub Visking dan tidak dapat meresap keluar melalui tiub Visking kerana molekulnya yang besar dan kompleks. Okey, cikgu nak tanya Ifan. Ya, saya habislah. Kena test pula ni. Okay. Kalau kita buka puasa kan Ifan? Buka puasa. Apa tu, kalau kita ada pilihan lah, ada buah tamar dengan nasi. Okey. Okey, yang mana satu yang Ifan akan makan dulu? Makan dulu kan. Kalau ikut sunnah, kita makan kurma dululah. Okey. Okey, sebenarnya kurma ni dia telah mengandungi dalam dia tu dah sedia ada hasil akhir pencernaan glukosa dan fruktosa. Sebab itu kita yang berpuasa ni digalakkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Jadi kita akan kita makan, kita kunyah dan telan dia terus diserap ke dalam badan. Tapi kalau kita makan nasi Ifan, kita mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 jam. Untuk dicernakan dan barulah kita mendapat tenaga daripada nasi tersebut, daripada nutrien, daripada glukosa yang terhasil daripada pencernaan kanji. Okey. Jadi satu lagi, kalau kita makan nasi tu disebabkan molekul kanji ni adalah molekul yang besar dan kompleks kan. Jadi kita perlu kunyahkan dia dengan baik. Kalau tak, kalau kita telan, kita akan selain mengambil masa yang panjang, molekul kanji itu tidak dapat tercerna dengan baik, menyebabkan kita membazirlah. Kita makan nasi tapi kita tak kunyah elok-elok. Maknanya kita perlu cernakan elok-elok dia dalam mulut. Kunyah lama sikit. Okey. Sebab macam tu cikgu cakap tadi, molekul untuk nasi ataupun kanji ni dia lagi besar. Dan juga kompleks kan. Sebab tu kita nak kunyah ni, kalau ikut sunnah 44 kali kita kunyah dulu supaya kita punya nasi itu dapat dicerna dan diserap dengan baik. Kalau tak, kita akan buang sahaja, betul tak cikgu? Okey, pada awal video cikgu tadi, cikgu ada terangkan pencernaan ini terbahagi kepada dua, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal ni melibatkan bantuan gigi, lidah dan air liur. Okey, dan pencernaan kimia ni melibatkan enzim. Okey, pencernaan di fizikal, secara fizikal di dalam mulut melibatkan bantuan gigi, lidah dan enzim. Enzim tu ada di dalam mana, Ifan rasa? Air liur. Betul. Di dalam air liur kita sebenarnya terdapat enzim amilase yang membantu menukarkan kanji kepada maltosa. Baiklah cikgu. Jadi sebelum tu Ifan nak tanya, kalau nasi ni kan, dia ada beza tak dengan mihun ke dan sebagainya? Mihun, roti pizza, spaghetti, makanan yang terdiri daripada karbohidrat ni samalah, dia mengandungi karbohidrat dan hasil akhir pencernaannya adalah glukosa. So kadar pencernaan dan juga penyerapan tu sama tak dengan nasi? Dia lambat juga ke atau macam mana? Mengambil masa 4 hingga 5 jam juga. Kalau kita makan kurma, dia akan dicernakan dalam masa 15 minit hingga 45 minit sahaja. 15 minit hingga 45 minit sahaja untuk pencernaan kalau kita makan kurma. Okey, sebab itulah kita kena buka puasa, makan kurma dulu. Bukan sahaja lebih afdal, tapi secara saintifiknya lebih membantu kita untuk mendapatkan nutrien dengan lebih baiklah. Okey cikgu. Kita dah cerita tadi mengenai eksperimen kita kan. Dan apa kesimpulan yang cikgu boleh buat? Apa yang kita perlukan untuk eksperimen kita dan sebagainya? Okeylah, kita ulang balik sedikit tentang eksperimen kita hari ini. Kita memerlukan tiub Visking. Tiub Visking ni kita perlu lembutkan dia sebelum kita dapat buka. Dan kita perlu ikat satu hujungnya dengan ketat. Kemudian kita masukkan larutan. Terdapat dua pemboleh ubah yang dimanipulasikan di sini, iaitu larutan kanji dan larutan glukosa. Okey, jadi satu set kita buat untuk larutan kanji, satu set untuk larutan glukosa. Okey, kemudian kita akan lakukan dua jenis ujian makanan dalam eksperimen ini, iaitu larutan ujian iodin dan juga ujian Benedict. Okey, untuk ujian iodin, kalau kita letakkan ke dalam sesuatu larutan tu, warna dia bertukar menjadi biru tua, itu menunjukkan bahawa kehadiran kanji, kehadiran molekul kanji dalam larutan itu. Manakala untuk ujian Benedict kita perlukan pemanasan secara kukus air. Okey, setelah kita masukkan dalam larutan,
kita akan masukkan dalam kukus air untuk supaya pemanasan tu akan berlaku secara seragam. Okey cikgu, baiklah. Sebelum kita akhir program kita, apa tips cikgu kepada pelajar di rumah untuk orang kata apa, belajar subjek ini dengan lebih baik? Silakan. Cara untuk kita lakukan eksperimen ni ke macam mana dekat rumah ataupun cara untuk kita dapatkan ilmu dengan lebih baik cikgu? Sedikit tips dari cikgu. Oh, sedikit tips. Ya, betul. Mungkin waktu eksperimen tu kita kena tumpu perhatian ke apa ke. Semasa kita melakukan eksperimen tu, kita perlu dengar dululah apa prosedur eksperimen dengan betul supaya tak tersilap tadi kalau kita terlupa nak bilas kan. Kita terlupa nak bilas, ia akan mempengaruhi hasil eksperimen. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih Cikgu Rahimah kerana bersama saya dan penonton di rumah dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sudah banyak ilmu sains yang diajarkan dan saya harap ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar. Dengan itu kita akan kembali di episod seterusnya sekejap sahaja lagi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Didik TV KPM